Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, salam perpaduan. Jumpa lagi kita pada pagi ini program tuition online penulis mengaji untuk 4 Julai 2020 Sabtu pukul 10 pagi ini. InsyaAllah yang akan hari ini akan bersama dengan saya lagi pada pagi ini, iaitu matematik sekolah rendah khasnya tahun 4, tahun 5 dan tahun 6 untuk tajuk koordinat. Dan program kita pada pagi ini telah dikuasakan oleh Majlis Agama Islam Negeri Perlis, Jabatan Agama Islam Perlis, Kerajaan Negeri Perlis serta Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Salam satu haluan sehaluan. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi pada pagi yang bahagia ini kita akan sama-sama untuk kita mengulang kaji ataupun belajar untuk tahun 6, tahun 4, tahun 5 program polis mengaji fasa yang ke-6 dah. InsyaAllah hari ini merupakan untuk matematik sekolah rendah, yang program yang akan saya sertai ini, kelas tuition ini merupakan tuition yang kali ke terakhir kot, insyaAllah. Dan kita akan berjumpa lagi di sekolah nanti pada 15 Julai. 15 Julai tahun 5, tahun 6 dah nak masuk sekolah. Dan hari ini kita akan tengok sekali lagi di online masing-masing, dan juga harap semua bersedialah. Topik kita ini adalah topik koordinat. Kita akan masuk koordinat untuk tahun 4, tahun 5, tahun 6. Dan cikgu berharap bersama-sama anak-anak di luar sana yang bersama-sama online kita pada pagi ini bersedia dengan alat-alat tulis. Kalau boleh untuk topik koordinat ni kita ada kena bersedia buku kotak lah. Buku kotak kita buat sama-sama, sambil tengok, sambil kita buat sama-sama di sana, di rumah masing-masing ataupun di mana saja anak-anak yang berada bersama cikgu. Kerana topik ini memerlukan kita sama-sama buat lah, baru kita mudah faham. Tapi bagi cikgu, topik koordinat ni adalah senang saja untuk anak-anak nak kuasai. Tetapi ada beberapa perkara yang perlu kita fahami lah. Di sini cikgu nak tekankan lah. Di sini lah beberapa perkara yang kita nak ketahui. Iaitu yang pertama, kita nak kenal pasti paksi X, paksi Y, asalan. Apa itu paksi X? Di mana yang dikatakan paksi X? Di mana yang dikatakan paksi Y? Yang di mana yang dikatakan asalan? Apa itu asalan? Ini untuk tahun 4, dan kita nak tentukan koordinat bagi sesuatu titik pada sukuan pertama. Kita nak tengok jelas lagi apa itu sukuan pertama tu, apa sukuan pertama. Lagi kita akan belajar. Itu tahun 4. Di tahun 5, tahun 5 senang juga. Kita nak menandakan titik pada sukuan pertama yang diberi koordinat. Itu kalau tahun 4 tadi kita nak mengenal pasti, kita dah kenal pasti paksi X, paksi Y dan asalan, dan kita dah tentu dah koordinat bagi sesuatu titik. Dan seterusnya anak-anak akan belajar hari ini menanda titik juga pada sukuan pertama yang diberi koordinatnya. Dan itu di tahun 5 lah. Dan tahun 6
Selalunya tahun 6 satu tajuk itu topik 9 iaitu menentukan jarak mengufuk. Kita nak tahu juga sikit apa itu jarak mengufuk. Apa itu jarak mengufuk? Apa itu jarak mencancang? Ini kita nak sama-sama kita nak tengok. Jadi untuk nak memudahkan kita belajar hari ini, tuition online kita hari ini, cikgu nak anak-anak yang bersama cikgu pada pagi ini menyediakanlah alat-alat tulis, buku kotak, pensil, pembaris untuk kita melukis ataupun membina koordinat-koordinat yang ataupun rajah-rajah yang akan cikgu paparkan. Anak-anak di rumah lukis. Mudah saja topik ini. Dan cikgu berharap dan cikgu ucapkan tahniah juga sekali lagi pada yang mana yang selalu bersama dengan cikgu di online. Jika siaran matematik ini disiarkan ataupun bersama-sama dengan program Perlis Mengaji tuition online ini. Tahniah sekali lagi kepada semua yang mengikuti siaran kita pada pagi ini, online kita pada hari ini ya. Tahniah. Ini tahun 6 menentukan jarak mengufuk dan jarak mencancang. Mudah saja. Ini dan topik kita ni tak panjang sebenarnya. Kelas kita ini tak panjang. Dan cikgu berharap apa yang kita akan sampaikan ini anak-anak dapat belajarlah di rumah untuk mengisi masa lapang cuti pada hari Sabtu ini dan cuti minggu PKPP kita ni, pemulihan dan tak lama dah. Anak-anak tahun 5 dan tahun 6 dan akhir sekali tahun 1, tahun 4 akan bersekolah. Kita semua dah tahu dah tarikh-tarikh yang kita nak kembali ke sekolah dan bersedia. Jadi untuk itu kita akan teruskan dengan topik kita hari ini, koordinat ni. Kita tengok sini apa itu koordinat. Tadi kita dah tahu dah, kita nak kenal tentang koordinat, kita nak kenal, nak tentukan kedudukan satu objek, kita nak tentukan nilai titik koordinat. Apakah itu koordinat? Koordinat adalah pasangan nombor. Dia adalah pasangan nombor. Bila pasangan nombor, bila sebut pasangan tu mesti ada dua. Ada pasangan nombor yang menunjukkan kedudukan baris. Ini paksi X, paksi mengufuk dan lajur. Paksi Y, paksi mencancang. Gitu kita tengok. Di sini anak-anak kena pastikan apa itu kedudukan baris paksi X. Apa itu paksi X, di mana paksi mengufuk, apa itu mengufuk, lajur paksi Y, apa itu paksi mencancang. Ini kita nak tahu. Lepas tu pada ruang yang dipanggil sebagai satah catas, apa yang mana yang akan satah catas tu, dan kedudukan asalan. Apa itu asalan? Asalan ni sebenarnya adalah perkataan asal, dia tambah an jadi penambahan an jadi asalan. Itu maksud asalan. Pada persilangan kedudukan titik sifar ataupun kosong. Itu menunjukkan apa itu koordinat. Senang. Koordinat adalah pasangan nombor yang menunjukkan kedudukan sesuatu, kedudukan iaitu yang diberi paksi X dan paksi Y. Kita tengok bilangan ini. Saya minta selalu apa itu koordinat. Mudah saja. Dan inilah perkara-perkara yang kita nak kena ketahui. Yang pertama, anak-anak kena tahu paksi Y, paksi X, paksi mengufuk, paksi Y, paksi mencancang, satah catas, lepas tu asalan. Apa itu asalan? Ini buat catatan, tulis. Tapi tak apa. Bila kita tengok rajah sekali lagi, cikgu rasa semua orang mudah faham. Ini topik yang mudah untuk tahun 4, tahun 5, tahun 6. Kalau dalam peperiksaan, dia selalu tahun 6 UPSR, soal kalau keluar koordinat ni boleh dapat markah penuh, insyaAllah. Tapi kita kena fahamlah ada beberapa istilah-istilah yang ada di rajah tersebut. Okay, Dan sekali lagi cikgu berharap yang mana bersama dengan cikgu yang menonton ataupun menyaksikan siaran online ini kena bersedialah dengan alat-alat tulis. Buku kotak lah. Buku kotak tu senang. Kita akan buat sama-sama insya-Allah. Okey. Ini cikgu terang dulu. Ini kertas graf yang telah cikgu bahagi 4 bahagian. Kita belah dia. Kertas graf. Ini kertas graf.
Ini cikgu tunjuk sebentar lalu. Okey, sini kata graf ni kita belah 4, kita garis tengah, dan kita garis. Lepas tu kita masukkan nombor 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini cikgu, anak-anak ni anak-anak tak perlu buat, anak-anak tengok saja. Dan anak-anak tengok saja. Sebentar ini pengenalan tentang sukuan. Ini yang kita nak guna. Ada 2 yang cikgu merahkan ni. Ada sifar 1, 2, 3. Ada X ni. Sifar 1, 3 naik ke atas. Ni mengufuk, mencancang. Okey. Ini ialah sukuan pertama. Inilah maksud sukuan pertama di kawasan ini. Jadi di kawasan inilah anak-anak di sekolah rendah akan belajar koordinat dalam kawasan sukuan pertama. Tetapi apabila anak-anak pergi sekolah menengah, anak-anak akan jumpa sukuan kedua. Dia mula dengan sini, sukuan pertama. Sebelah sini, belah kiri ni, sukuan kedua. Okey. Bawah sukuan kedua ialah sukuan ketiga. Bermulanya di sukuan pertama, masuk ke sebelah kiri dia sukuan kedua, di bawah dia sukuan ketiga, dan di bawah sukuan pertama ya sukuan keempat. Ini maksudnya. Tetapi untuk sekolah rendah kita nak belajar di sukuan pertama saja. Sukuan kedua, sukuan ketiga, sukuan keempat ni anak-anak pergi sekolah menengah nanti kita belajar. Tapi inilah maksudnya sukuan pertama. Nanti anak-anak boleh faham dah. Nanti jangan terkejut pergi sekolah menengah, cikgu sebut pula sukuan kedua, sukuan ketiga, sukuan keempat. Ini pengetahuan asas. Pengetahuan asas yang perlu anak-anak tahu bahawa bahagian inilah sukuan pertama. Bahagian ini sukuan pertama lah. Kalau cikgu besarkan, ini sukuan pertama. Okey, di sukuan pertama dia ada 2 paksi, ada 2 garis. Ini yang baris ini kita panggil dia paksi X. Inilah paksi X. Paksi X. Kita tulis X di sini. Betul. Yang naik ke atas, dari bawah ke atas, dari bawah ke atas ialah paksi Y. Itu sukuan pertama. Okey, yang ni ini kalau boleh kita nak masuk belajar lah. Ini yang banyak, ini yang sekolah rendah kena. Okey, kalau boleh anak-anak yang bersama cikgu sila lukiskan di buku kotak kita, ambil pemaris, gariskan apa kotak ni, 1 kotak, 2 kotak, 3, 4, 5, 6, 7. 1 kotak, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Lepas tu ambil pemaris, garis lagi ke atas 7 kotak lagi. Buat sama-sama. Okey. Garis. Cikgu tunjuk siap lah contoh. Lepas tu di ni buku kotak kita lah ni. Yang bawah ni, baris bawah tulis X. Yang naik ke atas tulis Y. Okey. Semua dah buat, kita buat sama-sama. Kalau buat ni adalah untuk nak mengingat. Untuk kita nak buat latihan, kita nak ingat. Matematik ni tak boleh nak tengok saja. Kita mesti buat catatan sama. Kita mencatat, kita mengingat. Okey. Dia ada 2. Ini paksi X. Anak-anak buatlah tadi paksi X. Dan yang ini kita panggil paksi Y. Ada 2 garis. Ini sukuan pertama. Kita buat di sukuan pertama. Itu maksud sukuan pertama tu. Di sebelah sini ada sukuan kedua, di bawah dia sukuan ketiga, sukuan keempat. Jadi kita nak belajar untuk sekolah rendah ialah sukuan pertama. Sebelah sini. Baik. Dari kiri ke kanan ni, ataupun kanan ni, dari kiri ke kanan, garis bawah ni, baris bawah ni, kita panggil apa? Kita panggil, okey, sebelum tu okey, tak apa. Bahagian kotak-kotak ni semua ni, inilah yang kita panggil satah
catus. Satah catus ni kotak-kotak ni lah. 1, 2, 3 semua-semua ni. Rajah ni ialah rajah satah catus. Satah cat kita lah. Rajah kita sini lah. Satah catus dia. Yang kotak-kotak ni. Okay. Yang bawah ni ialah paksi X. Ini kita panggil dia paksi X. Dia mula X. Yang naik atas paksi Y. Dari bawah ke atas, ialah paksi Y. Dari kiri ke kanan ialah paksi X. Jadi kita nak sebut, mesti sebut X, Y. Nak ingat senang saja. Kita belajar ABC. A, B, C, D terusnya sampai akhir sekali. X, Y, Z. Inilah. Ini X, Y. Senang. Itu nak mengingat lah. X dulu bawah, lepas tu Y. Jangan silap label. Ini ialah paksi X, ini paksi Y. Apa yang kita nak kenalkan lagi paksi X ni? Paksi X ni ialah okey, sebelum tu kita nak kena tahu itu asalan. Paksi X, paksi Y, asalan. Di mana yang dikatakan asalan tu? Asalnya dia berasal dari mana ni? Garis paksi X ni berasal dari mana? Tentulah berasal dari sifar. Paksi Y-nya juga berasal dari mana? Berasal dari sifar. Di sinilah asalan. Asalannya persilangan sifar ini di titik pertama sifar ini, itulah asalan. Sifar ataupun kosong, asalan. Asalan bagi X ialah kosong, asalan bagi Y ialah kosong. Itu asalan. Di sini bermula 0, 1, 1 unit, 2 unit, 3 unit, 4 unit, 5 unit, 6 unit, 7 unit. Begitu juga atas sifar asalan dia, lepas tu 1 unit, 2 unit sampai 7 unit. Jadi yang perlu kita tahu, yang pertama ialah sukuan pertama. Inilah kita tengok. Lepas tu rajah ini ialah satah catus. Di satah catus ada paksi X. Dari kiri ke kanan. Dari atas ke bawah paksi Y. Itu kita nak kenal untuk kita nak belajar koordinat. Apa lagi yang perlu kita tahu? Ya, mengufuk. Ini faksi mengufuk. Mengufuk ni ialah mendatar ni, baris ni. Dari kiri ke kanan. Itu mengufuk, ataupun dari kanan ke kiri, dia boleh bergerak juga ke kanan ke kiri. Jadi kiri ke kanan itu faksi mengufuk. Yang kalau di bawah mengufuk, faksi mengufuk. Faksi mengufuk adalah faksi X. Manakala faksi Y mencancang. Paksi Y ialah mencancang. Mencancang ni ada perkataan apa? Mencancang ni kalau tempat cikgu ada nak tanam pokok, harum manis, sebelum kita tanam kita bubuh pancang. Itu pancang ni, pancang tu kayu tegak. Kita pacak kayu tegak, itu kayu pancang. Jadi dia mencancang. Itu senang nak ingat. Mencancang. Mengufuk bawah ke atas mencancang. Kiri ke kanan mengufuk. Bawah ke atas mencancang. Itu istilah-istilah yang kita perlu ketahui untuk kita belajar koordinat. Yang pertama tadi paksi X, paksi Y, asalan. Kotak-kotak ni satah catus. Kita nak dibina di mana? Di sukuan pertama. Apabila kita masuk darjah 6, masuk tingkatan 1, tingkatan 2 sampai ke universiti nanti ada lagi sukuan kedua, sukuan ketiga, sukuan keempat. Itu. Ada 4 sukuan, suku-suku. Di mana? Jam lah, jam. Jam kalau 15 minit kita bagi kita apa? Suku. Itu suku. Itu sukuan, kita belah 4, suku-suku. Ini sukuan pertama. Okey, baik. Okey, lagi yang dari kiri ke kanan, baris diri ke kanan, kita panggil paksi X atau paksi mengufuk. Dari atas
dari bawah ke atas, paksi Y atau paksi mencancang. Tempat permulaannya ialah asalan. Tempat kosong asalan. Okey, apa lagi yang perlu kita tahu untuk kita nak teruskan? Ya, kiri ke kanan, atas ke bawah. Kiri ke kanan itu paksi mengufuk dari kiri ke kanan, paksi mencancang atas ke atas atau ke bawah lah, ke kiri atau ke kanan. Kadang-kadang dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, dari kiri atau ke kanan, ke kiri atau ke kanan. Baik, itu istilah-istilah. Contohnya A ni, kalau cikgu kata ke kiri, ke mana? Ke paksi Y. Kalau ke bawah, ke paksi X. Kalau ke atas, dia bergerak ke atas. Ke bawah, dia bergerak ke bawah. Itu maksudnya dari koordinat A ni. Okey. Seterusnya koordinat. Koordinat tu apa? Kedudukan sesuatu titik pada sata catus. Koordinat. Koordinat mesti ada apa? Mesti ada pasangan nombor. Mesti ada pasangan nombor. Okey. Baik. Kita nak tengok cara penulisannya. Perlu ada apa bila kita nak tulis koordinat? Okey. Yang pertama mesti ada tanda. Okay, kita tengok ni. Kita tengok koordinat A lah dulu, koordinat A. Kita ambil daripada paksi X, kita mula dengan X. Dia berhenti dia tentang nombor 2. Paksi Y pun ya 2 itu. Garisannya. Okay, baik, kita tengok macam mana nak tulis koordinat bagi A. Dia mesti ada tanda kurungan. Lepas tu ada, kita nak baca mana dulu? Ya, mesti daripada X dulu. Paksi X. Paksi mengufuk. Lepas tu, baru paksi Y. Seterusnya, tutup kurungan. Ini cara penulisan koordinat. Tanda kurungan, kita ambil nombor di paksi X, kedudukan di paksi X, dan kedudukan di paksi Y, kita koma. Jadi sebab apa kita tulis Y dulu, lepas tu X? Kita ikut, nak mudah ingat, kita ikut abjad lah, ikut ABC. ABC, akhir sekali X, Y, Z. Itulah kita ambil, kita nak ingat. Jangan tulis kedudukan di Y dulu, bawa tulis X. Tak betul, salah. Jadi mesti mula dengan nombor ataupun kedudukan di paksi X, lepas tu paksi Y. Nak mudah mengingat, kita guna ABC. A, B, C, D, E, lepas tu seterusnya X, Y, Z. Itu nak mudah ingat. Okey. Dia mesti ada tanda kurungan, nombor di paksi X, koma, nombor di paksi Y, tutup kurungan. Okey. Kalau A ni, koordinat bagi A, kita nak tulis dia? Ya, kita tulis buka kurungan dulu, paksi X, kita tengok paksi X. Dia turun nombor apa tu? Nombor 2. Lepas tu kita koma, paksi Y tentang dengan nombor 2. Jadi itu tentang koordinat. Jadi inilah cara menulis koordinatnya. Buka kurungan, nombor di kedudukan Y, X, nombor di kedudukan Y. Jadi ini dia samalah kedudukan A dia. 2, 2. Koordinat bagi A ialah 2, 2. 2, 2. 2 tu adalah 2 untuk koordinat X. Dan 2 yang kedua adalah 2 untuk koordinat Y. Ini lengkap untuk pembelajaran asas bagi koordinat sukuan pertama. Apa yang kita kena tahu? Rajah ini adalah satah catus. Dia ada paksi X, dia ada paksi Y. Antara paksi X ni ada unit. Ini ialah kita kata 1 unit, 2 unit, 3 unit, 4 unit, 5 unit, 6 unit, 7 unit. Okey. Kalau suku asalan, nak tulis asalan macam mana? Koordinat bagi asalan. Ya, asalan sifar-sifar lah. Itu asalan. Kalau dia bermula di sifar, paksi X pun sifar, paksi Y pun sifar, ataupun kosong, kosong. Ini asalan. Asalan tu dari perkataan
asal, dia berasal di situ, jadi asalan untuk mudah ingat, ya. Boleh. Ini kalau boleh, inilah anak-anak kalau boleh catat dulu. Ini yang kita nak belajar. Ini perkara asas bagi kita nak belajar koordinat untuk sekolah rendah. Perkara-perkara inilah yang kita nak kena faham. Nanti kita nak bawa ke sekolah menengah, kita nak ingat mencancang lagi, lepas tu mengufuk. Mencancang ni ke atas atau ke bawah, mengufuk ke kiri atau ke kanan. Okey, itu pergerakan dia. Pergerakan mengufuk, pergerakan ke kiri atau ke kanan. Pergerakan mencancang ke atas atau ke bawah. Itu. Itu baru asas, itu baru pengenalan. Kalau faham yang ni, okey, kita masuk seterusnya tu mudah-mudah saja. Jadi yang penting penulisan koordinat mesti ada tanda kurungan, kita ambil nombor yang pasti X atau kedudukan di pasti X. Selepas itu koma dan kedudukan di pasti Y. X, Y, Z. Itu kita nak ingat dia. X, Y, Z. Okey. Ini secara tak langsung gambaran keseluruhan tadi yang kita belajar. Kita belah garisan ni dari atas ke bawah ni, dari atas ke bawah. Ini adalah paksi X. Kalau di asalan naik ke atas, dari asalan ke bawah, itu paksi Y. Bukan paksi X lah, paksi Y. Ni paksi Y, sini paksi X. Sukuan pertama, sukuan kedua, sukuan ketiga. Okey, ini kita nak masuk. Kita nak masuk untuk menguji kefahaman kita. Okey. Cikgu bagi tanda bintang di situ. Bintang ini, apakah koordinat bagi bintang? Koordinat bagi bintang. Anak-anak cuba buat. Apakah koordinat bagi bintang? Dari mana kita nak tengok dulu? Mudah saja. Yang kotak-kotak-kotak ni semua kita panggil apa? Satah catus. Ni kesemua ni ialah di sukuan pertama, ya. Dia ada sebelah kiri dia tu sukuan kedua. Di bawah sukuan pertama, sukuan keempat. Di sini sukuan pertama, ya. Baik, apa kedudukan koordinat bagi bintang ini? Okey, kita tengok. Macam mana nak buat? Anak-anak ambil pembaris. Tengok, kita mula dengan paksi X. Kita mula dengan paksi X. Ni X. Kedudukannya di mana? Okey, paksi X dia. Kita tengok paksi X mana? Ini X. Okey, bawah dia nombor 4. Paksi Y. Kedudukan di paksi Y ialah 7. Ya. Tutup kurungan. Jadi nak tulis dia macam mana? Tu, 4, nombor 4. Terusnya 7. Jadi koordinat bagi bintang ni ialah mesti ada tanda kurungan, ya, mesti tanda kurungan. Kalau tak buat tanda kurungan tak tepat. 4 ini di paksi X, 4 X to X 4 dan paksi Y 7. Ini ialah koordinat bagi bintang. Tanda bintang di sini kedudukan dia ialah di 4 7. Ini tadi yang tadi, okey. 4 7. Okey, cikgu tabur satu lagi. Anak-anak tengok kubus ini, ya, kubus. Kubus ini berada di mana? Yang anak-anak cikgu yang bersama cikgu di online ni, cuba tulis koordinat bagi kubus ni. Koordinat bagi kubus, dia mesti mula dengan paksi mana? Ya, mesti mula dengan, kita tengok di paksi X. Paksi X. Ya, tu. Dia mesti nombor berapa? 6. Terusnya kita tengok paksi mana? Paksi Y. X, Y, Z. X, Y, Z. X, 6. Y, 2. Jadi, macam mana nak tulis dia?
boleh tulis 6, 2. Tak boleh. Mesti ada tanda apa? Yang pertama, ya, tanda kurungan. Kedudukan di paksi X, nombor 6. Tanda koma, lepas tu kedudukan di paksi Y, 2. Jadi, tutup kurungan. Ya, ini cara tulis koordinat bagi kubus di satah charters. Senang saja. Ambil pemaris, kalau kita luruskan, kita gariskan dari paksi X, dia turun ke nombor 6. Terus ke bawah paksi X ni, kalau dari nak ke Y, ke kiri berapa? 2. Jadi 6, 2. Mudah, ha? Okey. Boleh faham apa yang kita belajar ini? Dan Cikgu harap tahun 4 dapat mengenal pasti itu tandanya kedudukan bagi paksi X dan paksi Y. Ada nombor. Jadi untuk kubus, ini paksi X-nya ialah 6, paksi Y-nya ialah 2. Jadi koordinat bagi kubus ini ialah 6, 2. Okey, kita tengok lagi. Tahun 5 pun, okey, sekarang kita nak tengok kedudukan untuk koordinat 2, koordinat A ialah 2 yang tadi. Okey. Ini 3 kedudukan di satah charters, A, bintang dan kubus. Baik, sekarang kita nak tengok jarak. Jarak dari A nak ke bintang. Macam mana kita nak tengok kedudukan A, jarak A ke bintang? Jadi kita ambil titik A ni, kita ikut kotak-kotak yang dipaksi di satah charters. Kita mula dengan mengufuk X. Kita boleh X. Terus ke mana? Naik ke atas. Ya, ke atas. Mengufuk ke kanan dan mencancang ke atas sampai ke bintang. Itu cara pergerakan dia. Okey, berapa unit kedudukan A ke bintang? Macam mana kita nak kira? Ya, kita buat macam ni. Kita kira kotak boleh? Mengufuk ada berapa kotak? 1, 2. 2 kotak. 2 unit. Bila 2 kotak itu ialah 2 unit. Jadi, dari bawah ke atas kita panggil apa? Mencancang. Mencancang ada berapa? Kita bilanglah. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Mengufuk ada berapa unit? 2 unit. Mencancang ada berapa unit? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jarak dari A ke bintang berapa? 2 unit. Mengufuk, mencancang 5 unit mencancang. Jadi kita sebut dia jarak A ke bintang ialah 2 unit mengufuk, 5 unit mencancang. Sebab apa kita ambil mengufuk? Sebab dia ada paksi X. Cikgu guna paksi X dulu. Paksi mengufuk X. Kita apa-apa pun kita belajar, kita jumpa X, lepas tu Y. Jadi 2 unit mengufuk, 5 unit mencancang. Okey, ini kedudukan dari A ke bintang. Kalau kubus pun 2 juga. 1, 2. 2 unit mengufuk, 5 unit mencancang. Itu kedudukan ataupun jarak. Cara kita nak menyebutnya. 2 unit mengufuk, 5 unit mencancang. Okey. Seterusnya, tandakan kedudukan koordinat yang diberi. Okey. Cikgu bagi B. Koordinat yang diberi 3, 4. Okey, anak-anak, sebelum tu cuba di buku kotak. Di buku kotak, lukiskan charters ni. Paksi X-nya ada 7, paksi Y-nya ada 7 unit. Ada asalan. Asalannya
sifar ataupun kosong. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk X pun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Cikgu bagi B. Apa koordinat B? 3, 4. Ya, di manakah kedudukan koordinat 3, 4 di satah charters? Okey. 3 ni untuk paksi mana? Y ke X? 3. Jadi nak mudah ingat ialah X, Y, Z. X, Y, Z. Kita baca A, B, C, last sekali X, Y, Z. Jadi X lah. 3 ialah koordinat bagi ataupun tanda bagi paksi X. 4 bagi paksi Y. Ya. Itu. Ambil baris garis dari 3. Ambil paksi X. Paksi X nombor 3. Garis naik atas ke atas. Paksi Y nombor berapa? Nombor 4. Garis. Okey. Di mana kedudukan B? Ya, kedudukan B, titik B berada di persilangan. Tempat yang mana yang bersilang antara kedudukan paksi X dan paksi Y yang kita garis tadi. Paksi X dari nombor 3 kita naik atas. Paksi Y nombor 4 dari kiri ke kanan kita gariskan, dan titik persilangannya, tempat bersilang itu, itulah kedudukan bagi paksi ataupun koordinat B. Itu koordinat B duduk dari situlah, tempat yang bersilang tu. Situlah. Lepas tu kita bubuh titik, kita titik-titik kita bulat-bulatkan dan kita tandakan dia dengan B. Macam tu. Situlah koordinat bagi 3, 4. Boleh? Jadi 3 ni untuk siapa? Kedudukan paksi X. 4 untuk siapa? Paksi Y. Itu Cikgu harap anak-anak bersama cikgu di depan sana telah pun menandakan. Mudah saja. Okey. Sekarang kita nak tanda titik yang kedua. Titik yang kedua apa? C. Koordinat cikgu bagi 2, 6. Anak-anak kalau yang bersama cikgu, yang ni kena buat, sebab tu cikgu kata kena buat tanda di mananya koordinat bagi C ataupun tanda kedudukan C berdasarkan koordinat 2, 6. C. Senang-senang saja. C 2 untuk siapa? 2 untuk paksi. Ya, 2 untuk paksi X. 6 untuk apa? Untuk paksi mana? Okey, betul. 6 untuk paksi Y. Macam mana kita nak tahu? X, Y, Z. Yang tu cikgu ulang kali. X, Y, Z. Jangan Y dulu. Y, X. Tak kena. Tak betul. Jadi nak mudah kita buat tanda X, Y, Z. Jadi, mana nombor 2? Di mana? Kita ambil. Itu. Kita mula di nombor 2. Dan berhenti di nombor 6. Tentang nombor 2. 2. Dan paksi Y nombor 6. Di sini telah kedudukan bagi C. Okey, kita buat satu lagi. Kita tanda satu lagi. Cikgu beri satu lagi. Satu lagi D. Okey. A dah ada, B dah ada, C dah ada. Okey, sekarang di manakah koordinat bagi ataupun tanda bagi koordinat D? Apa koordinatnya? Ya, koordinatnya ialah 6, 7. Koordinat untuk D ialah 6, 7. Tapi bila tulis tu kena buat tanda kurungan lah. Tanda kurungan nombor paksi X, koma, nombor paksi Y, tutup kurungan. Okey. 6. 6 untuk siapa tadi? Ya, 6 untuk paksi X, 7 untuk paksi Y. Okey. Jadi di situlah paksi ataupun koordinat ataupun tanda bagi kedudukan D. 6. Kita semak, kita ambil baris pada titik yang kita buat tempat persilangan tersebut. Garis 6, di sini 6, sini 7. Itu
Itu kita menanda kedudukan koordinat yang diberi A, B, C, D. Okey, baik. E. Satu lagi E. E 7, 3. 7 ni untuk siapa? Ya, 7 untuk paksi X. 3 untuk siapa? Ya, 3 untuk paksi Y. 3, 7 sini E. Boleh dah? Boleh faham? Nak mudah ingat, tak mau silap, ialah nombor yang pertama untuk paksi X. Nombor yang kedua untuk paksi Y. Kebanyakan dia silap. Dia ikut, dia nak tanda. Dia akan 7, dia tengok tanda nombor 7 di paksi Y. Lepas tu 3 ni paksi X. Dia terbalik, tak boleh. Jadi tak mudah mengingatnya. X, Y, ingat yang tu. X, Y, Z. Kita bilang, kita membaca ABC ataupun abjad A, B, C last kali X, Y, Z. Okey. Dapat no? Itu cara kita tanda kedudukan. Okey. Sekarang kemahiran seterusnya ialah menulis koordinat pula. Tadi koordinat bagi kita tanda, sekarang diberi tanda, tulis koordinat. Bagi ada masa sikit lagi ni, cuba tanda koordinat bagi A. Tulis koordinat bagi B. Dan tulis koordinat bagi C. Cepat. Anak-anak tengok apa di paparan di satu catus yang cikgu tunjuk ni, cuba tuliskan di rumah, tuliskan. A apa koordinat bagi A, B apa koordinat bagi B, dan C apa koordinat bagi C. A. Ni A. Mesti ada tanda apa? Ya, tanda kurungan, nombor untuk kedudukan di paksi, ya, di paksi X, dan kedudukan di paksi Y. Sini A, sini kedudukan A nya di sini. Kita tengok paksi X dulu nah, jangan ambil paksi Y dulu, ambil X. Sebab X, Y, Z. X, berapa nombor tu? Di bawah dia, nombor 3. Y, kedudukan dia 1. Jadi, okey. Ya, cikgu tunjuk siap, mudah. Ialah 3, 1. B, 3, 4. C, C saya 6, 6. Ini mudah saja. Ini tadi. Okey. Kita sekarang nak tengok diberi persamaan pula. Ini kita nak tengok jarak. Diberi di sini ada skala 1 unit di satu catus bernilai sama dengan 5 cm. Maksudnya setiap satu unit ni 5 cm, 5 cm. Itu maksudnya satu unit atas satu kotak, satu garis ni adalah 5 cm. Ini kita nak tengok jarak. Berapa jarak untuk A ke C? Kira jarak kedudukan A ke C. Ini termasuk tahun 6 lah. Tahun 6 dah kita belajar semua. Okey, bagaimana kita nak kira jarak A ke C? Okey. Boleh tak kita melintas terus? Tak boleh. Kita macam mana tadi kita belajar dah. Kita buat daripada A nak pergi C, jalan yang mudah kita guna untuk paksi X dulu. X, kita mula X. Ya, ke sini. Tu. Seterusnya dari kiri ke kanan, seterusnya bawah ke atas. Tadi jadi bawah ke atas. Okey. Itu laluan untuk kita nak ke C. Jarak A ke C. Ada berapa unit sekarang? Kita bilang 1, 2, 3 unit. Naik atas 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada berapa unit semua? 8 unit. 8 unit. Pergerakan jarak kedudukan A ke C. A dengan C ialah berapa unit semua tadi? 8 unit. Kita bilang macam tu lah. 8 unit. Macam mana boleh dapat 8 unit? Kita ulang balik. Kita buat sini. Buat 1, 2. Atau bilang kotak boleh. 1 kotak, 2 kotak, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Cikgu suka anak beritahu anak murid cikgu macam ni lah. Buat ombak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berapa unit semua? A nak PC? Ya, 8 unit. Tadi ada skala dia beritahu berapa kita tu? 1 unit bersamaan 5 cm. Jadi kalau kita bilang 55, semua kita bilang 55, ikut sama-sama. Okey. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. 40 apa? 40 cm. Itu cara kita nak bilang. Kalau kita bilang ada 8 unit semua, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 sampai C. Jadi jarak kedudukan A dengan C ialah, kalau di atas catus 8 unit. 1 unit bersamaan 5 cm. Kalau operasi kita nak buat operasi matematik, ayat matematik, 8 unit kita darab dengan 5 cm. 8 darab 5 berapa? 40. Jadi 40 cm. Itu kalau kita buat kiraan darab. Arti kalau kita nak kira terus boleh 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Jadi jarak kedudukan A dengan C ialah 40 cm. Boleh? Okey. Boleh faham apa yang kita belajar ni? Mudah kan? Okey, yang pertama kita belajar ulang lagi lah. Yang pertama, sukuan pertama. Anak-anak kena tahu apa itu sukuan pertama di mana. Yang kedua, satah catus. Apa itu satah catus? Satah catus ni kotak-kotak ni lah, satah catus lah. Yang ketiga, paksi X. Paksi X, ini paksi X. Seterusnya, paksi Y. Di tepi satah catus ni, ini paksi Y. Sebenarnya paksi Y ni ataupun paksi X ni dia boleh lajak lagi ke sukuan kedua. Paksi Y dia boleh lajak lagi antara sukuan ketiga dan sukuan keempat. Ini sukuan pertama. Okey, titik kosong ni sifar di sini. Sifar di sini ialah asalan. Asalnya di sini bergerak naik ke atas. Asalnya di sini ke kiri, ke kanan. Ke kanan. Atau ke kiri. Sekolah menengah nantilah. Ini ke kanan. Baik, itu. Seterusnya, ini paksi ini juga kita kenali sebagai mengufuk. Ini mencang-cang. Kalau dari segi mengufuk, kita nak sebut macam mana? A ke C. Ya, 3 unit mengufuk dan 5 unit mencancang. Itu cara sebut dah, cara tulis dah. A ke C, 3 unit mengufuk, 5 unit mencancang. Keseluruhannya adalah 8 unit. 1 unit bersama 5 cm, jadi 40 cm. Boleh? Ini kita buat latihan satu ni. Kita tengok ini ada masjid, ada hospital, ada sekolah, ada muzium. Mana asalan? Di sini. Okey. 1 unit sama 2 km. Kita nak kira dari masjid, dari masjid, jarak masjid ke sekolah. Jarak masjid ke sekolah. Ni masjid, ni sekolah. Mana masjid? Ni. Okey. Berapa? Skala dia 1 unit sama dengan 2 km. 1 unit sama dengan 2 km. Tadi 1 unit sama 5 cm. Ini darjah 6 lah. Darjah 4, darjah 5 pun belajar sama-sama. Nanti tahun depan pergi sekolah mudah. Dan boleh ulang kaji lagi secara online kita ni di FB, di Facebook Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, di FB Jabatan Agama Islam, di FB Sunnah, Suara Sunnah. Ni. Okey, kita tengok. Okey. Dari masjid nak ke sekolah, kita ke kiri boleh. Lepas tu naik atas sampai sekolah. Ada tak jalan lain? Ada lain? Boleh jalan lain. Ke mana? Dari masjid juga naik ke atas. Lepas tu
ke kiri juga. Boleh, itu jalan dia. Jangan kata cikgu satu tu jaga jalan boleh dari masjid nak pergi sekolah. Macam mana? Sini satu jalan pertama atau sini jalan yang kedua. Ya, ini jalan pertama, yang jalan kedua yang cikgu buat putus-putus. Okey, cikgu nak guna yang mana? Yang boleh guna dua-dua boleh, tapi cikgu suka guna X Y. X Y, cikgu guna paksi X, lepas tu paksi Y. Jadi satu unit tu kita cikgu tak guna yang ni, cikgu guna X Y. Yang atas pun boleh guna, kita ambil satu saja. Ambil situ. Yang ni kita tak nak guna, kita nak guna yang bawah. Okey, berapa unit paksi X? 1 2 3. Y 1 2 3 4. Jadi berapa unit semua? Ya, 7 unit. Semua 7 unit. 1 2 3 4, 1 2 3 4. 1 2 3 4 5 6 7. Berapa unit semua? 7 unit. 1 unit sama berapa kilometer? 2 kilometer. Jadi 7 unit darab 2 kilometer, berapa kilometer? Ya, 7 darab 2 sama dengan 14 kilometer. Jadi jarak masjid ke sekolah 14 kilometer. Itu jarak dia. Kalau kita nak sebut dan mengufuk, mencancang, 3 unit mengufuk, 4 unit mencancang. Kita mengufuk dulu. Kita jawab 3 unit mengufuk, 4. Boleh tak kalau kita nak terbalikkan? Boleh. 4 unit mencancang, 3 unit mengufuk. Tapi cikgu selalu beritahu anak murid cikgu guna paksi X. Kita guna paksi X dulu. 1 unit, 2 unit, 3 unit. 3 unit mengufuk, 4 unit mencancang. Semua berapa unit? 7 unit. 7 unit bersamaan dengan 1 unit bersamaan 2 km. Kalau 7 unit, jarak masjid ke sekolah ialah 14 km. Jauhnya no? Tak jauh benar lah. Ini contoh kita belajar cara nak mengira anak. Ya. Boleh faham semua apa yang kita telah belajar ini? Jadi cikgu harap topik kita perkenalkan ini ni dari tahun 4 sampai tahun 6. Jadi cikgu harap apa yang telah cikgu sampaikan ini anak-anak semua memahami ataupun membuat catatan untuk nak mengingat. Dan apabila kita masuk sekolah pada minggu hadapan, tahun 5 dan tahun 6, kita akan terus belajar secara bersemuka. Dan kita ucapkan ribuan terima kasih lah kepada pihak Jabatan Agama Islam Negeri Perlis, Majlis Agama Islam Negeri Perlis, Jabatan Pendidikan Negeri Perlis dan Kerajaan Negeri Perlis kerana mengadakan program kita Tuition Online Perlis Mengaji ini kerana dapat membantu anak-anak semua belajar di rumah. Dan anak-anak juga boleh mengulang kaji apa yang telah kita pelajari ini di FB Jabatan Pendidikan Negeri Perlis dan SB Jabatan Agama Islam Negeri Perlis, Majlis Agama Negeri Islam Perlis untuk kita sama-sama mengulang kaji pelajaran-pelajaran yang telah kita pelajari. Dan sekali lagi cikgu harap apa yang telah cikgu sampaikan pada anak-anak semua dan kepada anak-anak yang bersama cikgu ucapkan tahniah. Dan cikgu berharap matematik yang telah kita pelajari ini akan menjadi sesuatu yang amat bermakna kepada anak-anak. Dan kita sama-sama berdoa agar apa yang telah kita pelajari ini mendapatkan berkat dan sentiasa mengingat serta kita dapat ingat. Dan semoga Allah memberkati program kita ini kepada semua yang menjayakan program ini, pada juruteknik, juru kamera dan semuanya. Saya ucapkan terima kasih kerana menjayakan program kita pada pagi ini. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pasti menang insya-Allah. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh
Al-Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih.